Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Demikian juga tuan-tuan, satu kisah yang saya pernah cerita dah. Jumpa seorang budak perempuan yang mimpi dia meninggal. Kadang-kadang tuan-tuan, Allah nak bagi pengajaran kita ni, Allah nak bagi kita ni kuat balik iman kita, Allah bagi kita mimpi mati. InsyaAllah kalau mimpi mati tu umur panjang kot. Cuma ulama sebut, kalau mimpi yang pelik-pelik jangan cerita ke orang. Cerita dekat orang yang kita yakin ilmu dia tak apa. Jangan pergi cerita kat kawan-kawan. Tambah tulis kat Facebook, adalah ni, ya Allah, mantap. Bangkit bagi berpuluh-puluh ni, terus ambil capai handphone tulis mimpi mati. Apakah tanda mimpi ini? Lepas tu sambil buat gambar teriak buat kat tu. Tuan-tuan, kawan-kawan dia tulis apa kat situ? Dia nampak gaya macam tak lama sungguh. Ada kawan tu pula tulis apa? Ada seorang kawan aku mimpi yang samalah dalam 2 minggu lagu tu je. Tuan-tuan, sebab tu ulama kata apa? Kalau mimpi yang pelik-pelik jangan cerita ke orang, sebab silap tafsir orang tu dia akan menyebabkan kita tertimpa dengan kesedihan yang menyebabkan kita nanti dalam keadaan yang lebih mudarat. Mana tu mimpi mati sungguh, ada orang mak kata lah, sungguhlah ada kawan aku mimpi mati macam tu. Kita dimotivate akhirnya kita akan jadi sakit dan sungguh mati sungguh apa. Lepas tu bercerita, ada seorang ulama tuan-tuan, dia mimpi jumpa, dia pergi jumpa tok guru dia. Dia kata, tok guru, saya mimpi seorang lelaki sedang bertawaf dalam keadaan telanjang bulat. Dia kata Syekh, saya mimpi ada seorang lelaki duduk tawaf di Kaabah dalam keadaan telanjang bulat. Apa maksud mimpi saya, wahai Syekh? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa mimpi apa tu? Tahu tok guru dia jawab apa? Tok dia kata apa? Salli ala Sayyidina Muhammad. Tok dia kata apa? Sungguh orang itu menunjukkan keikhlasan orang tu beribadah kepada Allah. Orang tu yang kamu mimpi tu, dia tu orang yang sangat ikhlas ibadat dia kepada Allah. Terbalik tak? Terbalik. Lalu dia kata kat tubuh dia, wahai Syekh, Tuan lah yang saya mimpi jumpa dalam mimpi saya tu. Maksudnya bab mimpi-mimpi ni jangan duk merepet-merepet. Jadi kawan ni tuan-tuan, muslimat ni, dia mimpi dia mati. Dia mimpi dia diuruskan, kemudian diusung ke tanah kuburan, sampai dalam kawasan kubur, kemudian dia masukkan dalam tanah, kemudian dia kambuhlah, sampailah cerita jumpa malaikat Munkar Nakir tu. Waktu jumpa malaikat Munkar Nakir tu, dia kata dia datang kepada kami dengan wajah yang sangat mengerikan. Dia cuba nak kata, aku tak mampu untuk describe wajah dia. Saya dapat email ni tuan-tuan, yang duk viral waktu tu, zaman tu WhatsApp, Facebook tak ada lagi. Waktu tu kalau tuan-tuan perasan, waktu tu kita ada grup Yahoo group. Siapa hidup zaman saya waktu tu? Yahoo group lah waktu tu, tuan-tuan, email grup-grup tu kan. Dapat yang tu, zaman lama ni, cerita lama ni. Dia kata, dia cerita asbab hidayah dia berubah jadi baik, kes mimpi ni. Waktu dia duduk dalam kubur tu, dia kata datang malaikat ni bawa tongkat, yang tongkat ni aku tak reti nak cerita, nak gambarkan kedahsyatan tongkat tu. Melainkan aku boleh gambarkan dia seperti petir. Tongkat tu macam petir. Macam mana keadaan dia tak tahulah, tunggulah tuan-tuan tengok sendirilah nanti. Lalu dia tanya padaku soalan yang mampu jawab, siapa Tuhan kamu? Dia jawab kan, siapa Tuhan kamu? Senang je nak sebut Allah. Dia kata aku boleh jawab, tapi mulut aku tak boleh nak sebut perkataan. Allahu Rabbi, senang je nak sebut. Allah Tuhanku, senang je nak sebut, tapi aku tahu jawapan tu, aku tak boleh nak cakap. Dia kata malaikat tu mengangkat tongkatnya lalu menghempap kepada aku. Dia kata subhanallah, dia menghentakku sehingga tenggelam, pecah tubuhku, pecah tubuhku, masuk dalam tanah. Dikorek naik balik dalam keadaan tubuh tu bercantum balik. Yang pedih tadi ni masih tu rasa lagi. Naik balik, tanya lagi soalan, tak mampu jawab lagi, pukul lagi semua. Bila dia angkat ni, dia kata malaikat, aku tak buat dah apa yang aku buat dulu, aku tak akan buat dah apa yang aku buat dulu. Malaikat tu kata apa? Semua orang berdosa kata apa yang kamu kata ni. Tolonglah hantar balik benda, aku tak buat dah. Semua orang berdosa cakap ni.
Dia kata, bukan aku tak semayang, bukan aku tak semayang, tapi aku suka melengahkan semayang. Siapa? Pengajaran kat kita lah tuan-tuan. Kita lah nak pesan. Ada orang langsung tak semayang lagi. Dia dapat semayang hujung-hujung pun tak apa dah, tak apa. Tuan-tuan ni insya-Allah tak tinggal semayang lah kot. Cuma nak ubah sikit daripada ujung semayang kepada awal semayang je tu. Sebab mati anytime tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu gam accident, tak sempat semayang. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau Allah masuk waktu pukul 1.20 tadi, pukul 4 kita tak semayang lagi, tiba-tiba matinya pukul 4.10 minit. Dalam keadaan waktu masuk, waktu tu dah masuk dah, dan diwajibkan semayang atas daripada kita dah. Tapi kita saja memilih untuk tidak semayang. Anda faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Jaga. Takut Ustaz dia sebenarnya. Sebab bila masuk waktu kita dah ada options. Kita masuk je waktu kita ada option. Sebelum masuk waktu tak apa lagi. Nak buat kerja, buatlah. Nak sibuk dengan kerja, buatlah. Nak sibuk dengan urusan rumah tangga, buatlah. Nak sibuk dengan TV, buatlah. Tak apa. Tapi masuk waktu saja, waktu tu kita dah diberi pilihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas solah, mai semayang, mai semayang. Siapa panggil tu? Bukan Tok Bilal panggil. Allah panggil kita. Mai sat 5 minit je. 5 minit je. Dia buat tak dengar, dia buat tak tahu, dia buat macam tak bunyi apa-apa. Waktu tu ada pilihan dekat kita. Ada pilihan. Sama ada TV atau Allah. Sama ada kerja yang kita buat ni ataupun Allah yang bagi kita kerja ni. Kita faham tak ni? Biasanya kita pilih apa? Kita pilih ni, kerja kita ni. Ni kita buat kerja ni, sagi ya, sagi. Sini ada sini. Faham tak ni? Tak kerja tak bagi. TV Hindustan. Faham tak? Ya, sagi dia semayang di Hindustan ni. Faham tak? Allahumma salli ala sayyidina. Faham tak ni? Siapa tiba-tiba nampak macam muka muhasabah aja semua ni, macam duk layak mata macam tu. Macam duk bisa buat aja. Kalau benda yang kita buat tu benda kebaikan, yang kita masih boleh delay dalam keadaan tidaklah mentakhirkan semayang tu terlalu lambat. Berbeza dengan solat isyak lah. Solat isyak sunat pada kita untuk kita lewatkan dengan kita isi dengan perkara-perkara kebaikan. Baca Quran, duduk dalam majlis ilmu. Faham tak? Tapi kalau nak dengar, saya dengar kuliah Ustaz saya really in love dengan Ustaz ni Ustaz. Ni dia dengar kuliah Ustaz tu sampai habis waktu zuhur tu tak boleh lah. Tolong jaga, bukan sakat kita nak tunaikan yang fardu, tetapi kita nak buat yang fardu tu dengan bersungguh-sungguh. Pesan Nabi SAW untuk berhenti di batasan, yakni hududullah. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Allah telah buat kepada kita batasan. Jangan cross, jangan melepasi daripada batasan. Macam yang saya sebut tadi ni, berhentilah pada waktu kita berasa sudah tidak selesa dengan perbuatan. Kita dah rasa doubt, kita dah rasa ragu-ragu nak buat investment. Sebelum sampai yang haram investment tu, kita akan berjumpa dengan syubhah dulu. Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Dalam hati kita rasa ragu, boleh proceed ke tak boleh proceed. Ulama ni kata boleh, ulama ni kata tak boleh. Namanya syubhah, maka berhenti kat situ, tinggal. Pergi ambil yang sahih. Yang kedua, hudud ni juga tuan-tuan merupakan satu bentuk hukuman oleh Allah. Hukuman yang mana? Disebut sebagai hudud, hukuman hudud yang tercatat di dalam Al-Quran. Antaranya hukuman potong tangan kepada orang yang mencuri. Tapi nak potong tangan bukan sakat tangkap-tangkap potong tangan macam tu. Ada lebih 13 steps nak sampai kepada kerat tangan. Contoh, kalau dia dipaksa mencuri, tak boleh kerat tangan dia. Kalau memotong tangan itu menyebabkan kemudaratan lebih besar pada tubuh dia, dia ada penyakit kencing manis, darah tinggi apa semua yang menyebabkan rosak tu, tak boleh kerat tangan dia. Kalau dia mencuri sebab terpaksa, sebab dia kemiskinan yang terlampau, tak boleh kerat tangan dia. Kalau mencuri itu disebabkan oleh kecuaian si pemilik, dia tinggal kunci kat motor, kemudian orang pergi curi motor dia, tengok-tengok dia yang tertinggal kunci kat motor, maka tak boleh kerat tangan si pencuri. Tingkap tak tertutup, terbuka sebagainya, tingkap tak berkunci, orang masuk tingkap rumah dia, tak boleh ambil. Banyak steps yang nak pergi sampai kerat tangan tu, bukan simply ambil kerat tangan macam tu je.
Tak, Ustaz Simana. Demikian juga tuan-tuan disebut sebagai hukum rejam kepada orang yang berzina yang telah berkahwin. Hukum Ustaz Simana sebatan, 100 sebatan kepada perempuan ataupun lelaki yang belum berkahwin, yang berzina. Semua ni hududullah, had-had Allah yang telah Allah bincangkan dalam Al-Quran. Baik. Salli ala Muhammad. Larangan mendekati perkara-perkara haram dan melakukannya. Ia adalah perkara yang haram, yang telah diputuskan akan keharamannya, yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, barang siapa memperhatikan perkara yang diharamkan ini sedalam-dalamnya dan sehalus-halusnya, dan mencari sebab pengharaman itu dengan akal yang bercahaya dan saksama, dia akan dapati bahawa semua perkara-perkara yang haram itu adalah amat terhad dan boleh dibilang dengan jari saja, dan semuanya adalah keji, dan selain darinya adalah tetap halal. Yang halal itu adalah dari benda-benda yang baik-baik. Sungguh kan? Kita ni kalau orang kata apa? Payah kalau jadi orang baik ni, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni haram, yang ni haram kan? Orang kata apa? Kalau masuk Islam, yang ni tak boleh, yang ni haram, yang haram tu sikit sangat. Yang sebut haram tu arak je. Betul tak? Yang lain fresh orange, fresh apple, cincau, ayak nyong, ayak jagung cincau, lemon madu. Nak senarai, subhanallah. Tuan-tuan punya banyak, minumlah biar sampai kembung perut-perut. Ya Allah, haram arak satu tu aja. Pasal apa tengok yang haram ni, pasal apa tak tengok yang halal yang banyak? Bila Allah sebut haram, mesti ada mudarat dia. Dia takkan jadi baik, takkan jadi baik daripada benda yang haram. Maziman, yang tak boleh makan babi, yang lain nak makan, makanlah pulut kuning, pulut durian, pulut lima, apa you senarai menu bagi kita tak kerti nak baca benda tanpa dia tulis ni. Mana memang siput sedut. Tulis Perancis bukan main, memang tengok siput sedut dia. Tuan-tuan, punya banyak benda yang kita boleh makan, subhanallah. Tuan-tuan, pasal apa nak tengok satu yang haram? Dan bila sebut yang haram, sudah pasti ada kemudaratannya.